Alhamdulillah, syukur. Kita ditemukan sekali lagi dalam pengajian kitab Ihya Ulumuddin, yang maksudnya menghidupkan ilmu-ilmu agama untuk kali yang ke-12. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kitab-kitab kita boleh beli, tapi kefahaman tentang isi kitab kita tak boleh beli. Kalau kita sakit, ubat kita boleh beli, tapi kesembuhan daripada penyakit kita tak boleh beli. Sijil, ijazah, PhD dan lain-lain kita boleh beli, tapi ilmu kita tak boleh beli. Kenalan-kenalan kita boleh beli, tapi semangat setia kawan kita tak boleh beli. Jadi fahamlah kita, ada benda yang kita boleh beli dan ada benda yang kita tak boleh beli, melainkan kita berharap sepenuhnya kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga dalam pengajian kitab Ihya Ulumuddin ini. Apabila kita faham kitab kita boleh beli, tapi kefahaman datang daripada Allah, atas anugerah Allah. Atas dasar itu maka kita kena banyak-banyak memohon kepada Allah supaya kita dianugerahkan kefahaman. Ada orang yang belajar banyak tapi dapatnya sikit. Ada orang yang belajarnya sikit tapi dapatnya banyak. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan keadaan yang seperti ini. Salah satu daripadanya ialah orang yang belajar banyak, dia kurang minta daripada Allah. Dia berharap sepenuhnya kepada keupayaan akal fikiran dan majlis-majlis dan kitab-kitab yang dia belajar. Tapi ada jenis manusia, dia belajar tu mungkin sikit, tapi dia banyak memohon kepada Allah, dia anugerahkan kefahaman. Itulah yang menjadikan ada orang belajarnya banyak tapi dapat dia sikit, dan ada pula orang yang belajar sikit dapatnya banyak. Jadi marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kefahaman. Sekalipun pengajaran kita mungkinlah tidak sehebat kuliah-kuliah yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, kita hendak mengimbas kembali pengajian dalam kuliah yang lalu. Antara perkara yang kita sentuh ialah apakah maksud sebenar salam. Kita beri salam, Assalamualaikum. Adakah ketika kita memberi salam itu memang niat kita untuk mendoakan agar orang yang kita bagi salam tu dia mendapat kesejahteraan, ataupun salam kita ini lebih kepada sapaan? Dah lama tak jumpa tapi kita sebut Assalamualaikum. Ataupun kita nak mulakan perbicaraan, nak mulakan ucapan, kita sebut Assalamualaikum, tapi maksudnya bukanlah mendoakan kesejahteraan orang di depan kita, tapi lebih kepada, oi diam Ustaz, aku nak bercakap ni. Yang mana satu? Jadi kita hendaklah sama-sama mentepatkan lagi kita punya salam, iaitu apabila kita mengucapkan salam, kita mendoakan kesejahteraan orang yang kita bagi salam. Contohnya masa kita nak datang sini tadi, mungkin kita nak keluar daripada rumah, kita ucapkan Assalamualaikum kepada isi rumah kita. Kalau betul kita punya maksud salam tu, insya-Allah isi rumah kita terpelihara. Terpelihara daripada segala mara bahaya dengan izin Tuhan. Sebab ucapan salam kita tu tepat. Kita mendoakan mereka sepanjang peninggalan kita ini berada dalam kesejahteraan dan keselamatan. Seterusnya, apakah antara penyebab kita ini menderita stres, menderita runsing, menderita rimas? Antara sebabnya kerana kita sibuk memikirkan rezeki orang lain, bukannya sibuk memikirkan rezeki kita. Ada sahabat-sahabat kita yang dapat rezeki lebih, kita pertikaikan. Dari manalah dapat duit tu? Macam manalah dia boleh dapat sedangkan aku lebih layak? Entah apalah nak dibuatnya tu, dengan sambung rumah lah, beli apalah. Jadi kita jadi stres sebab kita fikirkan rezeki orang lain. Rugi kita. Rezeki dia biarlah kat dia. Jadi kita lapangkan hati kita, jangan duk fikir sangat tentang rezeki dia. Kita fikir rezeki kita. Itu salah satu tips
untuk mengurangkan kita punya stres. Kalau tidak, setiap hari, saban hari kita akan sibuk, akan menderita stres, fikir rezeki orang lain, rugi. Yang ketiga, kenapakah penganut agama lain jarang-jarang kena kerasukan dan gangguan? Kenapa orang-orang Islam yang selalu kena? Jawapannya, kerana mereka melayan jin-jin mereka tu. Keturunan mereka tu memang ada jin lah. Sebab itu dia letak buah tepi jalan, dia ada bakar colok. Dia kata itu agama nenek moyang, menyembah nenek moyang. Sebenarnya bukan mereka sembah nenek moyang, mereka sembah yang mengikut keturunan mereka itu, iaitu jin-jin yang telah pun menjadi saka. Jadi jin-jin ini, kalau kita layan dia, dia tak kacau. Selalu yang nak kena kacau ni orang yang tak mau layan. Kalau biasa setiap tahun buat kenduri, bubur putih merah contohnya, tiba-tiba tak mau buat dah lah. Dulu tok kita pesan lah kena buat setiap tahun, kalau tidak ada benda mengacau. Kita tak mau buat. Bila tak mau buat, dia kacau. Jadi orang Islam pula, makin lama makin nak buang, makin lama makin tak mau, makin lama makin tak mau layan benda-benda ni, menyebabkan dia mengganggu. Kalau orang-orang bukan Islam, dia layan. Bila dia layan, dia jamu, dia sembah, dia puja, benda tu tak kacau. Sebab itulah yang kita duk nampak selalu orang Islam yang kena rasuk, yang sakit misteri. Sedangkan orang-orang Cina contohnya jarang sangat kena. Walaupun ada, jarang sangat kena. Apakah tujuan penganut agama lain memuja atau menyembah atau buat upacara untuk nenek moyang? Sebenarnya bukan untuk nenek moyang, untuk jin itulah. Yang pertama, mengikut kepercayaan mereka untuk menolong kehidupan nenek moyang mereka di alam sana. Nenek moyang dia dah pun meninggal, mak bapak dah meninggal. Jadi dia buat upacara-upacara tertentu dengan harapan dapat membantu kehidupan nenek moyang mereka di sana. Yang kedua, untuk membuktikan kasih sayang. Kasih sayang anak cucu ni kepada nenek moyang yang telah pun meninggal dunia. Kalau dia tak buat, nanti ahli masyarakat yang lain akan pertikaian. Kenapalah mereka tu, keluarga mereka tu kan tak buat langsung kenduri, tak buat puja, tak letak buah, tak bakar colok. Ni dia tak sayang dekat mak bapak dia dulu ni, kat nenek moyang dia. Mau tak mau dia buatlah juga. Yang ketiga, tujuan mereka ialah untuk memberitahu kepada nenek moyang mereka di alam sana bahawa anak cucu yang masih hidup di dunia ni dalam keadaan sihat sejahtera. Kami ni semua ni baik-baik saja. Sebab tu dia buat pemujaan. Yang keempat, supaya nenek moyang memberi berkat. Dia percaya kalau menyembah, kalau memuja nenek moyang ni tadi akan berikan keberkatan kepada keluarga mereka. Dan yang kelima, supaya nenek moyang tak mengganggu, tak merasuk dan tak menyakitkan anak cucu. Ini saya tanya kepada orang Cina yang beragama Tao, beragama Buddha. Dia pun percaya. Dia kata kalau tak buat macam ni, nanti ada dewa datang. Dia kata dewa datang kacau. Mau tak mau dia kena buat. Seterusnya, siapakah sebenarnya yang mereka puja itu? Adakah betul nenek moyang dia? Sebenarnya jin-jin yang ikut saluran keluarga mereka tu. Itu yang disebut jin-jin saka kalau dalam dunia Melayu ni. Mungkin tuan-tuan kenal seorang ahli seni bela diri yang terkenal, bintang filem, Bruce Lee. Kalau kita baca cerita dia, masa kecil dia ni selalu sakit dan diganggu oleh lembaga-lembaga, sehingga kan nama dia ditukar. Nama dia dalam bahasa Cina tu, dia ada bunyi keperempuanan sikit. Dia lelaki tapi nama dia ditukar. Apa yang mengganggu dia tu? Tu nenek moyang dia tu lah, si Bruce Lee tu.